hukuman kepada orang yang membuat tuduhan melulu atau fitnah terhadap mana-mana pemimpin ataupun orang lain. Dan oleh demikian harus diberikan satu ketetapan, peraturan yang menjaga supaya kebebasan ini tidak disalahgunakan. Tetapi hukuman itu agaknya terlalu berat dan tidak diperjelaskan apakah hukuman itu semata-mata kerana dakwaan itu palsu atau kurang keupayaan si pendakwa, orang yang membuat dakwaan itu mengemukakan bukti yang nyata. Karena dari segi ini whistleblowers umpamanya akan dikenakan hukum penjara dan RM100,000 maksimum. Jadi ini kalau tidak diperjelaskan dan diberikan jaminan akan menakutkan orang. Buat apa ambil risiko membuat laporan terutama kepada pembesar, kerana akan terus ditekan dan kemudian dihukum. Jadi risiko itu terlalu besar dan oleh demikian saya minta kalau boleh peruntukan ini diteliti sedikit supaya diberikan jaminan yang cukup kuat bahawa peruntukan ini tidak bermaksud sama sekali untuk menakutkan orang daripada membuat dakwaan, tetapi hanya melarang daripada tuduhan melulu atau fitnah terhadap sesiapa. Kalau itu dijelaskan, ya, mungkin munsabah. Dalam beberapa peruntukan yang lain, termasuk peraturan undang di Hong Kong dan di Indonesia, jaminan itu agak lebih kuat. Karena dengan jaminan bahawa kalau dia ada maklumat walaupun sedikit, pendakwa tidak boleh diminta untuk memberikan maklumat lebih dari itu. Jadi tanggungjawab Suruhanjaya ialah melakukan penyiasatan. Dan kalau dia gagal mendapat maklumat, Suruhanjaya gagal mendapat maklumat, janganlah dihukum yang membuat dakwaan itu. Ini kerana saya bimbang kalaupun ada peruntukan undang-undang yang agak kuat, tapi dengan peruntukan kecil yang menakutkan, ini dengan sendirinya akan melemahkan kekuatan dan keupayaan Suruhanjaya. Tuan Yang Bertuah, pembasmian rasuah ini tidak tertakluk hanya kepada kekuatan undang-undang. Semua orang terima. Dan kita tahu dalam undang-undang ini yang saya agak kuat, walaupun ada beberapa kebimbangan yang saya suarakan, peruntukan yang saya rasa harus dipindah. Peraturan dan undang-undang yang kukuh, tenaga profesional yang cukup, bayaran yang memuaskan kepada mereka, dan peruntukan dana yang cukup untuk Suruhanjaya pencegahan rasuah mengambil tindakan. Dan dengan tambahan pegawai lebih dari 5,000 dan kita anggap mampu letak berselerak di seluruh negara, bukan saja di Semenanjung tetapi di Sarawak dan di Sabah. Dia ada juga saham dalam kes rasuah ini besar juga. Jadi dengan adanya percambahan pejabat di semua negeri dengan pegawai yang berwibawa, itu dengan sendirinya akan merupakan satu deteran yang baik. Dan saya luar demikian menyokong langkah atau cadangan menambah kekuatan profesional dan integriti. Cuma pelantikan pegawai-pegawai itu haruslah mengikut proses yang cukup ketat. Suruhanjaya baik, tapi ia tidak semestinya menjamin mutu profesional yang baik. Kuasa yang lebih kuat harus juga bersama dengan pertanggungjawaban. Dia harus kuasa itu kerana rasuah ini dalam hadis itu la'anallahu rashi. Jadi ini satu pekerjaan yang dilaknatkan oleh Allah. Dan tanggungjawab bila kita berikan kuasa yang lebih, kuasa itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Jadi kalau tanggungjawab itu dengan sendirinya dipikul dengan prinsip pertanggungjawaban atau accountability yang lebih. Saya tekan perkara ini kerana kalau kita tengok senarai, apakah mustahil kita ada wujudkan satu badan pencegah rasuah cukup wibawa?
undang-undang yang jauh lebih lemah daripada undang-undang sekarang telah melahirkan Badan Pencegah Rasuah yang jauh lebih wibawa daripada sekarang. Dulu semasa Tun Dr. Ismail bertanggungjawab dan ketua pengarahnya Tan Sri Harun Hashim, semua orang terima undang-undangnya lebih lemah daripada yang sekarang. Jumlah pegawai jauh lebih kecil, tetapi kewibawaan mereka tidak pernah dipertikaikan. Kewibawaan pegawai yang bernama Tan Sri Harun Hashim, kewibawaan menteri yang bernama Tun Dr. Ismail. Dia keras dari segi ISE, betul, tapi dari segi integriti melawan rasuah itu memang sangat dihormati. Maknanya soal integriti, kewibawaan pegawai itu sangat penting, dan kebebasan yang diberikan bertanggungjawab kepada siapa. Hari ini ada undang-undang yang kuat bertanggungjawab kepada Perdana Menteri yang jelas komitmennya untuk membanteras rasuah, walaupun tindakannya itu tidak selari. Kerana tindakan kita boleh sebut puluhan kes dari dulu sampai sekarang yang hanya ditutup atau difailkan. Ada kes-kes yang nyata yang dibawa oleh Badan Pencegah Rasuah dengan bukti yang cukup jelas, dengan account number, dengan lot tanah, dengan saham, dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara, ditutup begitu saja. Ada kes diselesaikan oleh BPR, diluluskan oleh Peguam Negara, ditahan di pejabat Perdana Menteri. Jadi sebab itu saya ingin tekankan di sini, tanpa membongkar terlalu banyak kes yang berlaku, bahawa kewibawaan Suruhanjaya ini tidak selesai di peringkat itu saja. Ia dikaitkan sekali lagi dengan Badan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara dan menteri yang bertanggungjawab mengendalikan kes ini. Apatah lagi sekarang ini Peguam Negara sendiri sedang menunggu pendakwaan terhadap dia. Saya difahamkan dengan maklumat yang agak cukup kuat bahawa Badan Pencegah Rasuah telah pun mengemukakan laporan, menunggu saja keputusan untuk mendakwa. Dan memang tertangguh lama sebab ia melibatkan Peguam Negara. Nah, kalau Peguam Negara dalam keadaan sedemikian, kita luluskan, dia masih kita hadapi kesukaran. Yang Berhormat Menteri tahu, selain daripada kes yang saya sebutkan melibatkan Peguam Negara, kes-kes besar yang lain yang tertinggal puluh tahun yang melibatkan puluh bilion ringgit. Saya tidak mempertikaikan berdasarkan pengalaman saya bekerja sama dengan Badan Pencegah Rasuah. Tidak mempertikaikan kerana pegawai-pegawai ramai yang profesional, ada juga yang takut, ada juga yang mudah diarah, tetapi ramai yang profesional menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dan dengan tegas. Tetapi apa yang berlaku dalam kes yang kita bahaskan di sini, laporan PricewaterhouseCoopers dalam kes Perwaja yang menyebabkan kita mengalami tanggungan 13 bilion ringgit. Apa yang berlaku kepada pendakwaan Tajuddin Ramli dalam kes MAS yang melibatkan saman 13.6 bilion ringgit. Apa yang melibatkan kes pendakwaan terhadap sekarang paling akhir Skopin, Sukhoi, Eurocopter. Apakah semua tidak ada asas dan ditutup belaka? Apakah dengan berlaku dengan kes yang dibangkitkan tentang ketua polis yang bertindak sebagai pelobi syarikat? Apa jadi dengan kes ketua pengarah BPR yang lalu dengan laporan jenayah, pengumpulan harta, pemberian kontrak dengan dokumen sekali?